bawa pergi di sekolah, saya buka. Saya tengok. Gaji bapa aku tak sampai 400. Adik-beradik 8 orang. Macam mana bapa aku hidup? Situ bermulanya saya kata, aku kena senang supaya aku boleh bantu bapa aku. Itu bermulanya nekat saya. Aku kena senang, aku kena senang, aku kena senang. Supaya aku boleh tolong adik-beradik dengan bapa aku. Cabaran kami yang paling awal adalah pencabaran modal. Jadi untuk memulakan perniagaan ini, kita perlukan modal yang besar. Mama saya sanggup pacak tepi jalan, bangun pukul 4 pagi. Semata-mata nak cari tapak perniagaan dulu, nak cari modal untuk mula-mula sekali kami bergerak. Cik Melo kalau cerita dia, antara part di mana Cik Melo mula-mula meletup adalah bila menu ikan bakar air asam kami telah dihidu oleh pihak media prima TV3 sebab saya menggunakan satu air asam special menggunakan buah mencepu. Majalah 3 nak buat satu slot untuk kami. Saya terpaksa tunjuk kat TV3 lah mana nak dapat khabar tersebut. Dia punya meletup impact daripada Majalah 3. Macam ni saya kata. Daripada 7 pekerja kami pakai, dalam masa sebulan saya terpaksa tambah kepada 28 pekerja. Dia punya impact tu kalau tanya saya mengerikan lah sebab gila ramai orang, terlalu ramai orang. Tapi daripada situ orang kenal Cik Melo. Saya ada 8 adik-beradik. Saya masih ingat lagi masa saya darjah 6 ke Form 1, saya perlukan payslip daripada bapa saya. Bapa saya semua kerani di Jabatan Kerajaan. Saya bawa payslip pergi sekolah, saya buka. Saya tengok. Gaji bapa aku tak sampai 400. Adik-beradik 8 orang. Macam mana bapa aku boleh hidup? Situ bermulanya saya kata, aku kena senang supaya aku boleh bantu bapa aku. Itu bermulanya nekat saya. Aku kena senang, aku kena senang, aku kena senang. Supaya aku boleh tolong adik-beradik dengan bapa aku. Saya graduated tahun 1998 daripada universiti di United Kingdom. Saya balik ke Malaysia pada tahun 98, gawat teruk. Jadi bila kita tak minat accounting, kita pun mula cari kerja yang tak berkaitan dengan accounting. Saya jadi pensyarah, jadi pengurus institusi dan akhir sekali saya pegang jawatan sebagai pengurus di syarikat pengurusan properti. Selepas 10 tahun bekerja, saya rasa saya kena buat sesuatu breakthrough lah because kita bekerja ni, kita tunggu gaji, kita tunggu kenaikan gaji, kita tunggu bonus, duit tak cukup. Saya pun bincang dengan isteri saya, why not kita cuba buat bisnes kecil-kecilan dululah. Pada mulanya saya bermula dengan Bazar Ramadan dulu. Bazar Ramadan, setiap kali Ramadan, saya akan masuk nama dalam
tapak-tapak bazar di Kuala Lumpur ni, kalau berjaya saya terus berniaga ayam bakar masa tu. Peringkat awal, isteri saya dengan saya berniaga di tepi pagar hospital setiap pagi. Kami buat nasi kerabu, nasi lemak, nasi belauk Kelantan, macam-macam kami buat. Masa tu kita nampak lebih bagus income dia, tapi time limited sebab kita buat pagi saja. Masa tu saya bincang dengan rumah saya, kita kena cari tapak. Jumpa satu tapak atas recommendation daripada kawan-kawan jugalah. Pacak buah pokok. Sebenarnya Cik Melo ni mula bisnes ni saya yang start dulu. So lepas tu saya berhenti kerja. Masa saya berhenti kerja tu bos cakap dengan saya tau, dia macam kecil hati dengan saya sebab saya nak tinggalkan dia lah. Lepas tu dia kata dengan dia, bos saya Cina tau lelaki. Dia tanya dengan saya, you nak buat apa? Saya nak jual nasi. So bila saya start meniaga tu memang susah. Sepanjang modal tu saya dapat daripada saya kerja dengan dia. Bila saya kerja dengan dia, duit ni je yang ada tau. Kalau jadi. Kalau tak jadi, habis bungkus. Alhamdulillah, nasi campur, bukan nasi campur, tom yum, ada 4 meja makan masa tu. Ingat lagi, okey, start 4 dulu, tambah lagi. Alhamdulillah, customer makin bagus, tambah lagi 4. Dan akhir sekali 28 meja lah sekali saya, kalau tak silap saya, masa tu ada. Masa berniaga dekat buah pokok tu, saya masih bekerja. Saya tolong isteri saya secara part time. Lepas tu tengok income makin bagus, dia pun dia katakan income dia lebih banyak daripada saya. Saya kata tak boleh jadi. Saya ni ketua keluarga. Saya kena lebih banyak daripada dia duit. Saya berhenti kerja. Bila dia dah berhenti tu, daripada 2 income, kedai punya income adalah yang saya jaga, income dia. Jadi untuk pastikan dia rasa ada income, kita discuss untuk jual nasi kukus tepi jalan. Pakai bapak saya punya lori lah kan. Jadi indirectly, kedai punya income ada, dia punya income pun ada. So dari situ, start lah dia dari tepi jalan. Lepas tu hari Jumaat dia jual dekat masjid-masjid. Kita buka 2-3 masjid. Tapi bisnes ni kan dia ada naik, ada turun. Masa time tu naik. Lepas tu jatuh balik semula kan. Bila jatuh tu kita tukarlah strategi cara lain. Next step kita masuk food court. Tapi masalah food court ni kita cuma boleh buat satu menu saja. Dan air menu lain hak milik pemilik food court. Jadi bila kita satu menu, kadang-kadang ada hari customer tak nak makan mi goreng, dia makan nasi. Jadi kita dah terlepas kat situ income. Dan air kita tak boleh jual. Jadi limited. Lepas tu kami keluar daripada food court tersebut sebab kami rasa kami perlu cari tapak yang lebih bagus lah. Peringkat awal perniagaan saya pakai nama Sri Tradisi. Kenapa tradisi? Sebabnya daripada suami punya mak pun berniaga catering makanan. Mak saya, bapak saya pun daripada bawa teksi, dia pernah berniaga nasi lemak. Sekarang mak bapak saya ada driving school kan. Jadi konon-konon tu tradisi daripada kedua orang tua lah turun kepada kita orang kan. Tu nama dia Sri Tradisi. Kalau kita nak pergi jauh macam tradisi tak best kan. Jadi tu yang datang nama, apa nama kita nak letak. Datang nama bunga lah. Mungkin waktu tu bunga macam-macam. Saya nak letak orchid lah, saya nak, tapi macam orchid tu macam common sangat kan. Melo ni macam kampung-kampung sikit kan. Jadi nak letak melo saja macam saya rasa lah macam tak best lah kan. Tu kita letak nama Cik Melo macam apa tu lembut sikit lah kan. Dan terus tak sangka meletup sangat-sangat nama Cik Melo tu menjadi satu orang selalu sebut dekat Cerdas tu, ikan bakar mana? Ikan bakar Cik Melo, Cik Melo, Cik Melo. Pada mulanya, ikan bakar adalah merupakan salah satu menu dalam nasi campur kami. Sebenarnya, bila kita buka nasi campur, antara sebab kami tenggelam adalah kami tak ada menu yang unik. Saya kena cari satu killer menu supaya orang kenal nama kita dan bila kita ke mana-mana kita buka, orang tahu kita punya specialties. Tapi sebenarnya mula-mula kita jual ikan bakar tak jadi pun. Tapi dah kita cakap, kita nak fokus pada benda tu. Jadi kita cuba macam-macam tau. Bakar cara macam ni lah. Letak bumbu macam ni lah. Letak macam ni lah. Macam-macam cara lah kan. Sampai satu cara, kita rasa macam customer suka.
cara ni kita stick kepada cara tu, ikan bakar tu. Jadi dari situ datangnya macam mana boleh jual ikan bakar, sebab kita nak orang tahu kedai kita jual apa. Specialnya ikan bakar kami yang kami cuma banyak tekankan, bukan lebih tekankan kepada ikan talapia merah. Sebabnya sebab saya ikan talapia merah ni special sebenarnya. Cuma untuk orang yang berbahasa Tionghoa, dia tahu ikan talapia merah ni satu ikan yang sedap. Ikan air tawar yang bagus. Cuma orang kita tak nak makan ikan air tawar. Dengan rempah yang saya ada, dengan air asam special kami itu, saya fokus pada itu saja. Alhamdulillah, sebelum PKP lah, kita cerita sebelum PKP tu hari, kami pernah cecah sehingga 100 kilo ikan talapia merah sehari. Okay, saya kenal Cik Melo ni saya rasa dalam 2016 ke 2017. Masa tu first time saya datang, kita dapat rasa makanan bakar, iaitu ikan bakar lah. Sebab saya orang Melaka, bila nak makan ikan bakar ni of course lah nak cari yang paling sedap sekali. Memang saya agak cerewet buat makan. Bila jumpa Cik Melo ni, terus lekat, sekarang dah 2021. Memang terlalu lama kita lekat. So menu yang saya favourite kat Cik Melo ni, ikan bakar dia, set ikan bakar dia. Masya Allah, luar biasa. Kedai kami masih di Ceras masih mengekalkan konsep nasi campur, lebih kurang dalam 60 hingga 80 lauk sehari. Tetapi of course lah, killer dia memang ikan bakar lah. Yang orang beratur pun ikan bakar sajalah. Antara yang kami perasan adalah bila customer datang kedai kami, dia nak makan semua benda tapi tak boleh. Ada ikan, ada kerang, ada sotong, ada udang. Jadi orang masih pandai. Dia tengok dalam internet, dia klik. Sekarang kan semua dunia di hujung jari. Dia klik. Okey Bi, kita buat macam ni, dia kata. So, kita come out dengan satu platter di mana dalam tu lengkap. Ada ikan, ada kerang, ada sotong, ada lala dan ada udang. Dan ada nasi sekali. Customer datang, dia tengok, okey, ambil yang ni, tak payah pilih. Siap. Kerja budak saya pun senang, customer pun puas hati, dapat makan semua. Harga pun berpatutan. Saya teliti buat ikan lah. Ikan kat Cik Melo ni satu dia fresh. Kita dapat rasa manis ikan tu. Nak cakap tak tahu, kena datang sini kat Cik Melo. Sebab apa? Yang keduanya, Cik Melo ni dia ada platter. Dia ada platter dia. Minta maaf dengan izin lah. Dengan platter dia ada set-set yang tertentu. Jadi dengan set-set tu mudah. Macam family saya nak makan, saya nak makan. Ada banyak hidangan kat situ. Tak payah nak ambil perbanyak lauk-lauk yang lain. Itu saya suka kat Cik Melo ni. Konsep dia. Bercakap pasal persepsi, saya ni dah lama dah selalu dapat persepsi macam-macam. Antara yang paling saya kelakar lah, yang saya ingat kan, bila saya buka restoran, orang kenal saya, dia kata, bukan dulu belajar kat UK ada degree, ni mesti belajar tak habis, ini mesti gagal tak dapat degree. Saya diam je. Dan saya mula daripada bawah, saya bawa lori, yalah, order degree kenapa nak bawa lori buruk, kan? Lepas tu bila saya buka satu, meletup, buka dua, buka tiga. Orang yang sama pula cakap, dia bolehlah buka kedai banyak-banyak, dia pandai, dia ada degree, dia belajar kat UK. Saya macam, tak apalah, itu saya tak boleh halang orang bercakap. Yang saya tahu, jalan terus, buat kerja saja. Bila meniaga ni memang tak ada knowledge tau. Memang kata orang kan, meniaga ni masak, jual. So waktu tu cabaran dia banyak lah sebab kita tak pandai, kita tak ada experience. Jadi
kita hanya try and error. So saya rasa dalam 1 tahun jugalah kita try and error macam tu. Jadi bila kita dah tengok macam satu benda yang kita boleh tangkap, contohnya macam okey kita buat cara macam ni. Bila dah buat cara macam ni kita nampak macam boleh, kita follow yang tu lah. Tapi bila bisnes ni once you dah meningkat, macam saya kata tadi kan halangan kan, kita follow satu cara, tapi sampai satu masa kadang-kadang bisnes tu dia naik, kadang-kadang dia turun kan. So dia bisnes memang macam ni, ada masa ada naik, ada masa ada turun. So bila turun fikir baik semula lagi macam nak solve problem tu. Cabaran kami yang paling awal adalah pencabaran modal. Jadi untuk memulakan perniagaan ni kita perlukan modal yang besar. Nak masuk restoran, nak ada deposit, nak buat renovation, nak beli peralatan semua sekali. Itu cabaran untuk semua peniaga-peniaga kita. Modal memang tak ada. Saya dan mama saya sanggup pacak tepi jalan, bangun pukul 4 pagi. Semata-mata nak cari tapak perniagaan dulu, nak cari modal untuk mula-mula sekali kami bergerak. Dari situ kita berjimat-jimat, kita cantikkan kita punya income dulu. Kita besarkan secara berperingkat-peringkat. Bila kita besar, kita dah ada banyak cawangan. Cabaran yang biasa kita hadapi adalah cabaran pekerja. Sebab bila kedai makan ni, dia kurang minat sikit orang kita nak bekerja. Yalah, kerja kedai makan. Jadi kami terpaksa rangkakan satu plan income pada diorang supaya diorang boleh nak kerja dengan Cik Melo, nak duduk lama dengan Cik Melo. Perjalanan bisnes saya mula-mula tu yang paling saya sedih sekali adalah waktu tu saya pregnant. Anak nombor 2 lah. Kan? Anak nombor 1, mungkin waktu tu kita senang, suami kita kerja bagus, kita pun kerja bagus, jadi beranak macam private tau. Anak nombor 2 punyalah susah. Nak pergi apa tau? Masa time tu nak buatkan anak punya cek yang bulan-bulan tu, saya tak pergi. Sebab satu pergi kan kena bayar, mahal kan, duit tak ada kan. Punya susah kita time tu kan. Lepas tu dah beranak. Kalau saya beranak ni, saya cuti lama-lama, kedai macam mana? Takkan nak suruh lelaki saya masak. Dia tak pandai masak, dia boleh jaga kedai lah kan. So saya betul-betul cuti 1 minggu saja. Kalau kita cuti lama, tak ada income. Jadi dalam seminggu tu kita pergi pasar macam biasa. Jadi orang dalam pasar tu dia terkejut tau. Dia kata, Kak bukan beranak ke? Ya, beranak. Tapi kenapa atas ni? Saya katakan tak apalah, saya badan okey. Tapi waktu tu kita rasa macam sedih lah sebabnya saya kan susukan anak. Bengkak susu. Kita nak kena masak. Jadi bengkak susu tu saya macam, suami saya kata dengan suami saya tak tahan lah, saya nak balik sebab bengkak kan. Jadi dah lah beranak 1 minggu, bengkak susu lagi. Lepas tu bila balik kita buat kereta tau. Bila kita buat kereta memanglah beranak normal, tapi you tekan brake apa semua tu dia macam sakit badan tu. So dalam kereta saya macam nangis-nangis. Saya kata kenapa saya susah sangat macam ni sampai kena macam, memang susah. Tapi saya kata saya kena buat ni juga sebab kalau saya tak masak, kedai tak ada income. Bila income tak ada, kita nak bayar hutang semua macam mana, rumah, kereta kan. Jadi masa tu saya dengan bekerja, waktu malam kerja kedai, balik lambat, pagi dah kena keluar balik, banyak benda. Lahirlah anak kedua tersebut. Punya saya sibuk fokus pada kedai, saya abaikan anak nombor 2. Dan bukan saya lah, isteri saya pun sama. Sebab kami sibuk, isteri saya kena masak. Masa saya tukar masak, saya kena urus kedai, kena pergi kerja. Alhamdulillah kami mampu bayar maid lah, orang gaji. Jadi anak kedua ni dia terlalu rapat dengan maid. Anak kedua tak nak dengan saya. Oh sedih masa tu, macam aku anak aku tapi aku tak rapat sangat. Sampai umur dia 5 tahun dia masih lagi tak berapa ngam dengan saya. Tapi alhamdulillah bila masuk tahun ke-6 saya rasa sedar benda tu, saya dah silap. Saya cakap dengan rumah saya, okey sekarang kita kena fokus balik pada family lah. Masa tu kedai pun dah okey. Alhamdulillah kami berjaya. Kami rapat semula lah, tapi memang kelakar lah. Seorang anak tak nak pada bapa dia sendiri.
Selalu bila saya jumpa orang cakap, oh kau senang lah, kau berniaga, meletup. Saya macam senyum, saya mampu senyum saja. Sebenarnya perniagaan ni bukan satu benda yang orang kata buka kedai, ramai orang datang, terus senang. Kalau tak semua orang lah, berniaga tak adalah orang nak kerja. Sebenarnya cabaran dia banyak sangat-sangat. Cuma nak buat, sanggup hadapi, adakah anda nekat, adakah anda jenis orang yang berputus asa, itu yang paling penting sekali. Banyak kena fikir pasal costing, pasal pekerja, waktu bekerja, nak cuti, sewa. Banyak sangat kena fikir. Hari-hari kena fikir benda tu saja. Jadi kalau kata senang, saya senyum je lah. Saya pegang satu benda saja yang daripada kawan saya cakap. Gagal ada sebab. Nak berjaya ada caranya. Itu yang saya pegang itu, bila kita gagal ada sebab dia. Kalau nak berjaya ada cara, ikut cara. Menu satu lagi yang baru kita perkenalkan adalah daging bakar singa joget. Kenapa singa joget? Sebenarnya saya pelik kenapa nak buat nama singa harimau menangis. Kita tengah makan seronok nak menangis. Jadi saya datang dengan satu benda yang lebih gembira lah, lebih senang hati. Makan kenyang senang hati. Daging bakar singa joget. Apa specialnya daging bakar singa joget? Sebab kami pakai daging bahagian tenderloin, batang pinang. Daging paling lembut, paling mahal, paling kurang lemak. Teknik penyediaan kalau orang cakap tak percaya, memang simple sangat-sangat. Saya cuma daging tu dihiris nipis, keping-keping nipis. Saya cuma perapkan dia dengan kicap manis, gula dan garam saja. Sebab daging tu dah lembut, daging tu daging yang bagus, tak perlu rosakkan rasa daging tersebut. Kacau gaus sebati, perap lebih kurang dalam 1 jam 2 jam. Satu malam pun boleh, tak ada masalah. Tapi penyimpanan mesti cantik lah, sejuk lah. Lepas tu, just masak atas minyak macam biasa, sauté. Jangan lama sebab daging tu daging dah lembut. Kalau masak lama, you hilang rasa manis daging tersebut. Itu saja. Ambil daging tu, cicah air asam kami tadi, terbaik. Ikan bakar kami biasanya first yang paling penting adalah kesegaran ikan tersebut lah. Sebab semua ikan saya pilih sendiri. Dulu saya pilih sendirilah sebab kita bawa peringkat awal kami tak kenal supplier kami. Macam ikan tilapia biasanya dia akan sampai yang hidup di pasar lah. Saya akan pilih-pilih ikut saiz saya. Saiz mesti tetap sebab saiz ikan ni penting. Ikan ni kalau terlalu besar, dia sebenarnya ada satu rasa pejal dan rasa tawar. Kalau kecil sangat, of course tak puas hati makan lah, asyik tulang je. Jadi ikan yang orang panggil table size, ikan yang cukup-cukup cantik untuk dibakar ialah sekitar dalam 500 gram. Sebab tu saya very strict pasal pemilihan ikan. Kami pakai rempah yang sambal yang dicurah atas ikan. Jadi rempah tu kami buat sendiri. Hasil daripada inovasi dan tirubasi isteri saya lah. Macam saya cerita tadi, saya sanggup bawa kereta sampai ke Johor balik hari.
semata-mata nak tengok apa resepi yang diorang pakai, apa teknik yang diorang pakai, apa bahan-bahan yang perlu dimasukkan. Dan terhasillah satu rempah yang special yang Cik Melo je ada. Dia mesti ada geng dia. Air asam. Air asam mesti cukup rasa. Cukup masam, cukup manis, cukup pedas. Cukup bau harum. Itu yang penting. Jadi kalau ikan segar, rempah yang sedap dan air asam yang ada rasa kuat, memang terbaik kombinasi tersebut. Bahan-bahan yang diperlukan untuk buat ikan bakar, seperti biasa saya guna ikan tilapia merah lah sebab saya tahu ikan tu memang sedap sebenarnya. Cuma orang tak berani try buat ikan tawar. Bahan-bahan lain adalah cili giling, bawang putih, bawang merah. Lepas tu saya letakkan lengkuas, halia dan air asam jawa untuk buat rempah dia sahaja. Manakala untuk buat air asam, saya perlukan cili api akar dan cili api merah yang untuk rasa kasih pedas, bawang, limau kasturi. Limau kasturi kita tak perah, kita blend semua sekali. Semua tu saya blend. Bawang, bawang putih, gula, garam dan air asam jawa. Untuk buat bumbu ikan, untuk rempah ikan tersebut, semua bahan-bahan tadi, bawang putih, bawang, lengkuas, serai, semua kita potong kecil-kecil, kita blend. Untuk yang masak bumbu tersebut, macam bahan-bahan blended tadi, kita perlu masak sehingga pecah minyak lah. Supaya masak, sehingga bau dia tu dah menjadi satu bau yang tak tengik. Bau dia wangi sedap, just sedap-sedap bau je. Masukkan air asam jawa, masukkan rasa gula garam dan reducekan air tersebut kepada setengah daripada tu, pekatkan dia, siap. Itu saja. Cara untuk bakar ikan senang. Ikan tu mesti bersih dan mesti segar. Kelar ikan tersebut supaya air rempah boleh masuk ke dalam ikan tersebut. Letak daun pisang. Kita guna kuali biasa, kita panggil pan seared. Cukup letak minyak sedikit, letak daun pisang, letak ikan tu untuk wangikan dia. Lepas tu bila dah masak, letak daun pisang semula, pusingkan ikan tersebut. Bila pusing, angkat daun pisang tersebut, ambil rempah tadi, curah atas ikan tu. Biarkan dia masak sendiri, baru kita angkat dan terus boleh hidangkan. Dalam set bakor platter kami ada satu special menu dipanggil lala cream curry. Terjadinya wujud lala cream curry ni because saya sebenarnya bila kita hidang ikan bakar dengan nasi mesti ada kuah. Saya rasa bosan asyik-asyik tom yum ataupun sup, tom yum ataupun sup. Jadi saya buat satu benda baru. Saya nak masukkan unsur-unsur seafood juga. Saya nak masukkan lala. Saya search dalam internet, banyak masalah guna clam chowder, macam-macam dan menggunakan krim. Saya ambil resepi tu, saya melayukan sedikit. Saya masukkan daun kari, saya guna susu cair, saya tumis guna bawang, saya tumis guna cili giling dan saya masukkan susu, saya masukkan lala. Gula, garam, cukup. Itu saja. Very simple tapi rasa sedap, lembut. Anak-anak pun boleh makan. Bawang putih ketuk, bawang merah tu kita hiris, cili kering kita blend, ambil sedikit saja untuk kasihkan warna dia merah dan bersihkan daun kari.
tumis semua tu sekejap. Tumis sekejap, masukkan air sedikit, masukkan lala, last kali baru masukkan susu cair. Letakkan rasa, tunggu dia mendidih, terus angkat. Itu saja. Orang tanya saya, macam mana Cik Melo boleh maju dan maju dan maju. Saya pun terfikir juga. Sebenarnya saya tak fikir pun sampai tahap saya nak buka sampai 3 cawangan. Tapi mungkin rezeki saya. Saya dibesarkan dalam keluarga susah. Saya terpaksa fikir untuk keluarga saya dulu dan keluarga adik-adik saya dan ayah saya. Bila saya berniaga, saya bukan fikir saya nak kaya. Saya fikir untuk tolong mereka sebab saya tak nak mereka rasa susah seperti saya susah. Jadi saya terpaksa dahulukan mereka dulu. Kadang-kadang saya rasa macam, banyaknya aku kena keluarkan. Tapi saya rasa, aku kena keluarkan banyak. Aku kena tolong dia dulu. Sebab saya punya pendapat senang saja. Kau kena tolong orang, baru kau boleh berjaya. Sebab kata orang putih, you have to give and take. Dia bukan kata take dulu baru give. So bagi dulu, baru kita take. Dan Islam pun mengajar, kita kena derma, kita kena sedekah untuk kaya, bukan kaya baru sedekah. Saya selalu pegangkan yang tu. Jadi bila adik-adik saya nak belajar, ayah saya nak berhenti kerja, saya pastikan dia punya apa bahagian saya bagi pada dia tu cukup. Abang Bob ni memang dia semua dia tolong lah. Adik-adik dia memang first lah. Saya baru habis belajar politek hari tu, habis diploma itu, saya pun dia pun ajak saya terus tolong datang ni lah. Saya pun yelah daripada saya menganggur duduk saja buat apa kan. Saya datang tu, saya tolonglah dia kerja sekali, alhamdulillah lah, jaga kedai sini dekat Permaisuri ni. Bila saya tak nak adik-adik saya rasa susah macam saya. Saya tak nak mak bapak saya susah terpaksa bekerja sampai ketua. Saya kena pastikan jumlah saya bagi pada dia cukup supaya dia tak payah bekerja. Daripada situ saya nampak, bila saya makin senang berkembang, saya dapat pekerja yang baik. Saya dapat tawaran buka cawangan baru. Saya dapat kemudahan, Itu semua saya termenung balik. Allahu Akbar. Itu yang saya buat sebelum ni, ini Allah bagi pada saya. Dan baru-baru ni saya dapat berita sedih daripada keluarga saya. Adik ipar saya meninggal. Adik saya masa tu tengah sarap mengandung dan ada anak kecil 2 orang, hilang pendapatan. Saya terus cakap dengan saya, okey, untuk adik ni, untuk anak-anak dia, kita bayar sekolah dia. Jangan takut. Saya bayar dia semua. Alhamdulillah, saya cakap macam tu, masa PKP, memang kedai saya ada masalah. Tak boleh makan, take away. Kota Damansara terpaksa tutup sebab tak ada customer. Tapi cukup duit tu. Duit tu cukup. Duit tu cukup untuk bayar semua orang. Ayah saya bertanggung jawab bapak mertua saya bayar juga adik saya. Semua saya boleh bayar. Hutang saya pun selesai. Kadang-kadang saya fikir balik, tak logik ni. Tapi itulah kuasa Allah. Kita kena percaya. Sebenarnya orang yang paling banyak bantu dalam perniagaan saya adalah isteri saya. Mungkin kami satu kepala lah. Sebab dua-dua asal susah. Bapa dia pemandu teksi. Jadi duduk rumah flat saja. Jadi bila kita buat sesuatu, kita satu aim saja. Nak senangkan keluarga, nak senang keluarga. Jadi apa-apa berlaku, kalau saya susah, dia akan datang sebelah saya. Okay, you macam ni. Dia selalu comfortkan saya. Itu adalah sokongan paling kuat yang saya dapat daripada isteri saya. Okey, sebab kita kan bisnes kan, husband and wife. Cabaran dalam bisnes ni memang sentiasa adalah. Kadang-kadang saya ni pun emo juga. I tak nak berniaga macam ni, macam tension lah semua kan. Dia katakan, relax lah. Dia katakan,
tak apa, ini kita cuba solvekan. Kalau macam pada dia pula, kita nampak macam dia stres kan, saya akan cakap dengan dia, apa kata kita buat macam ni? Kan? Yang dah jadi ni jadilah. Kita katakan, kita buat macam ni, kita tukar, buat benda macam ni. Kan? Cuba je dulu. Kalau boleh, kita cuba. Kalau tak boleh, kita ghostan cara lain pula. Jadi maknanya, setiap kita orang tu memang kena support. Sebab apa tahu, bisnes ni bisnes kita dua orang. Jadi saya kena support dia kena support saya. Apa-apa pun kalau kita rasa macam kita nak down, selalu down sebenarnya, bisnes kan. Tapi bila down tu kita tak down lama-lama. Kita cepat kita tukar. Sebab apa tahu, kalau lama-lama nanti dia efek negatif dalam diri kita dua orang kan. So apa-apa yang berlaku tu mesti ada hikmah. Dia sentiasa backup saya. Dia sentiasa datang dengan idea yang bagus. Dia lebih pada strategi, saya lebih pada implementation. Mungkin sebab saya lebih tegas dengan pekerja, saya boleh nampak betul dari segi operation. Mungkin sebab saya pernah jadi bekerja sebagai pengurus. Dia pula suka kaji, suka tengok orang berjaya, apa orang berjaya itu buat. Jadi backup sokongan yang paling kuat adalah pada isteri saya sendiri. Bila kita cakap pasal komitmen dan kesungguhan, satu perkara yang saya nampak dekat Abang Bob, iaitu owner Cik Melo ni dan juga isteri dia, daripada satu tak ada sistem. Saya nampak tak ada sistem. Sampailah sekarang ni dia ada sistem. Dia berani melepaskan kedai dia kepada orang lain. Dan juga yang keduanya, daripada kecil sampailah hari ni ada 3 cawangan. Waktu pandemik sekarang orang cakap, waktu pandemik tak ada buka cawangan. Tapi kecekalan Abang Bob dan juga isteri dia, kedua-duanya saya kenal, dia boleh buka cawangan yang ketiga di Kota Damansara. Saya cakap orang ni kesungguhan dan juga komitmen dia sangat besar dan minat dia sangat besar dalam perniagaan makanan, industri makanan ni. Perancangan Cik Melo di masa depan. Kalau tanya saya sekarang, saya lebih berminat pada branding. Sebab pada saya, kenapa saya nak menekan kepada branding, supaya Cik Melo tu sentiasa orang ingat untuk 25 tahun, 50 tahun, mungkin 100 tahun akan datang. Sebab kita kalau perhatikan, banyak brand kedai makan ni, selepas 10-20 tahun, generasi baru datang, kedai dia tenggelam. Sebabnya generasi baru dia tak nak pergi kedai tu. Itu kedai bapa aku punya zaman, kedai aku lain. Aku nak pergi kedai yang lebih hype. Jadi saya sentiasa fikirkan pasal innovation dari segi menu terkini, branding, itu saja. Itu yang saya perlu tekankan supaya Cik Melo kekal selama-lamanya. Untuk tips untuk kawan-kawan peniaga baru, saya suka sebut kawan-kawan sebab dia peniaga sama saya, sebab saya pernah mengalami pada awal. Yang pertama sekali, yang penting jaga kos. Itu yang paling penting sekali. Mesti berniaga mesti kena ada untung. Maknanya kalau tak untung, ada something wrong, tak betul kat situ. Jaga kos, jaga kos, jaga kos. Bos kena tahu semua, tapi bos tak perlu buat semua. Maknanya bila ada sampai satu masa, bos kena ada pekerja. Tapi bos kena tahu apa pekerja dia buat. Yang ketiga, kena try to be unique. Try to be unique supaya orang kenal kita. Kalau setakat buka burger apa? Burger lah. Janganlah macam tu. So, cari. Kadang-kadang unik tu bukan sebab menu, sebab nama. Itu yang keluar macam nama pelik-pelik sekarang ni. So, bagus. Itu bagus. Costing, muat menu, promosi. Jangan tinggalkan promosi. Sebab dunia sekarang, orang, kalau dulu orang cakap, alah kau masak sedap-sedap buka dalam hutan pun orang pergi. Ya, dulu. Dulu ya. Sekarang tak. Sekarang kalau ada 2 kedai, kalau orang tu kata kedai A ni sedap, kedai B ni kurang sedap. Tapi kalau kedai B dia pandai menggunakan sosmed tu, orang akan buka handphone, dia check. Tak. Kedai apa lebih viral, dia akan tengok kedai B keluar dulu. Dia akan pergi kedai B. So jangan menidakkan promosi dalam sosmed. Sebab itu yang orang muda lebih percaya sekarang.